Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Liverpool versus Fulham, yang mana keputusan adalah seri 2 sama. Pada perlawanan ni, kalau kita lihat based on keputusan, kita merasakan yang Liverpool adalah satu pasukan yang bermain dengan tidak bagus, dan Fulham pula menunjukkan satu corak permainan yang memang bagus sebagai pendatang baru dalam saingan EPL untuk season kali ini. Dan kalau kita lihat secara overall performance, nampaknya Liverpool punya performance memang tidak memuaskan, terutamanya di bahagian midfield dan juga defense, yang mana bahagian defense pasukan Liverpool banyak buat mistake dan juga banyak buat defensive error lah, yang menyebabkan Fulham berjaya untuk menjaringkan gol, terutamanya gol Mitrovic, yang mana Arnold tak marking, tak sedang Mitrovic duduk kat belakang. Mitrovic ayamkan Van Dijk dapat penalti dan sebagainya. So benda ni memang kita boleh katakan Liverpool dalam fasa untuk adapt dan juga mengubah mereka punya corak permainan dalam menyesuaikan diri dengan kehadiran Nunes. Sebab apa saya kata begitu? Sebab kalau kita lihat di first half, memang Liverpool bermain secara direct and long ball untuk mencari pemain-pemain di hadapan. Tetapi ketika first half, bukan Nunes yang main, adalah Firmino. Firmino adalah typical player yang bermain sebagai fast nine. Jadi beliau banyak drop deep ke bawah ataupun lebih banyak turun ke bawah untuk ambil bola. Jadi disebabkan itulah kita boleh tengok banyak hantaran-hantaran jauh ataupun banyak long ball yang dilakukan oleh pasukan Liverpool tidak beberapa menjadi. Ditambah pula dengan kekuatan Fulham yang bermain as a unit ketika pressing telah membantu mereka dalam mengekang corak serangan pasukan Liverpool yang cuba build up daripada kawasan bawah menggunakan Van Dijk melalui long ball ataupun melalui Fabinho dan sebagainya. Jadi benda-benda ni lah yang saya akan cuba bincangkan dalam video kali ini. Baiklah, tanpa membuang masa, saya akan mulakan ulasan dengan pasukan Fulham. Untuk pasukan Fulham, apakah perkara yang positif yang kita boleh tengok pada perlawanan ni? Yang pertama adalah daripada segi pressing, yang mana kita boleh tengok apabila pemain-pemain Fulham melakukan high pressing ke atas pasukan Liverpool ketika pasukan Liverpool cuba nak build up daripada bawah ataupun di kawasan middle third melalui Fabinho ataupun Henderson. Pressing yang dilakukan oleh pemain-pemain Fulham ni adalah pressing yang dilakukan as a unit, yang mana mereka akan cuba untuk press pemain-pemain di bahagian pertahanan dengan menggunakan pemain-pemain di bahagian serangan pasukan Fulham. Bermaksud di sini adalah Andreas Pereira, Mitrovic dan sebagainya akan press pertahanan Liverpool ataupun akan press pemain tengah Liverpool, sama ada Fabinho ataupun Henderson ketika mereka pegang bola. Akibat daripada pressing ni, kita boleh nampak lah yang bahagian tengah Liverpool lambat untuk settle down dan mereka tak boleh nak absorb dengan tekanan tersebut untuk keluar daripada pressing ataupun tekanan-tekanan yang diberikan oleh pemain-pemain Fulham. Dan pemain-pemain Fulham pula bijak, mereka pressing tu as a unit, kira semua pi untuk pressing macam tu. So benda tu menghalang corak serangan Liverpool yang berpaksikan kepada long and direct ball sahaja pada perlawanan ni, yang mana bila dapat bola mereka cuba untuk supply bola ke bahagian atas dengan cepat. Itu pertama lah tentang perkara positif tentang pasukan Fulham. Perkara yang kedua yang positif tentang pasukan Fulham adalah tentang bagaimana mereka berjaya untuk marking Salah ketika first half dengan sangat bagus, yang mana kita boleh tengoklah Robinson berjaya untuk menyekat Salah daripada bergerak bebas di bahagian kanan, dan Reid akan cuba untuk press ataupun marking Arnold daripada bergerak bebas di bahagian kanan, yang mana kita tahu memang Arnold adalah typical player yang ofensif. Jadi apabila kedua-dua player ataupun key player pasukan Liverpool dah kena marking, memang pasukan Liverpool tak boleh nak bergerak banyak sangat. Dan benda ini pula dibantu oleh disebabkan Firmino, yang mana corak permainan Firmino pada perlawanan ni ketika first half adalah beliau lebih kepada untuk beraksi sebagai fast nine. So bermaksud dia akan drop lebih ke bahagian tengah ataupun ke bawah untuk create space kepada Luis Diaz dan juga Salah. Tetapi disebabkan pemain-pemain Fulham dah marking Salah dan juga Luis Diaz, maka disebabkan Firmino yang selalu turun ke bawah ni, pemain-pemain centre back ataupun pemain-pemain pertahanan pasukan Fulham yang lain tak perlu merisaukan tentang kehadiran Firmino
Firmino, sebab mereka tahu Firmino bukannya typical player yang akan melakukan penetration run ataupun berada dalam kedudukan yang kosong untuk menerima bola. So mereka tak perlu nak marking siapa-siapa waktu first half. Jadi memang itu adalah advantage untuk Fulham ketika first half, dan benda tu memang sangat-sangat bagus lah. Itu adalah perkara yang positif daripada Fulham daripada segi pressing dan juga daripada segi marking dalam memastikan Liverpool tak boleh nak buat diagonal pass dan sebagainya ketika mereka cuba bermain dengan long ball. Itu perkara kedua yang positif tentang Liverpool. Perkara yang ketiga, apabila kita berbicara tentang pasukan Fulham ni, yang positifnya adalah mengenai mereka punya attacking force, iaitu mengenai Mitrovic, Andres Pereira dan juga Kebano. Yang mana kita boleh tengok apabila mereka menyerang dengan melakukan, ketika mereka menyerang, kebanyakannya mereka beraksi menggunakan wide area. Yang mana kita boleh tengok di bahagian kiri Andres Pereira lah yang akan menjadi key player, di bahagian kanan adalah Kebano akan menjadi key player, dan di bahagian tengah adalah Mitrovic. Jadi boleh saya katakan Andres Pereira, Kebano berjaya menjalankan tugas mereka sebagai winger dengan sangat cemerlang, bukan sahaja daripada segi pressing tetapi daripada segi involve untuk menyerang juga telah memberikan ancaman yang berbahaya kepada kawasan pertahanan pasukan Liverpool, terutamanya apabila mereka berjaya untuk melakukan pressing dan berjaya untuk merampas bola daripada kawasan tengah Liverpool dan melakukan counter attack. Itu yang berbahayalah ke arah gawang pasukan Liverpool. Dan kita boleh lihat gol pertama bagaimana Kebano dapat bola, lepas tu dia tunggu tetek overlap, lepas tu cross kepada Mitrovic tak ada siapa jaga, tanduk Arnold tak marking dia, tak boleh nak challenge bola tinggi tu, score. Dan gol yang kedua Mitrovic dapat bola, dia masuk, dia bawa bola, kena tackle dengan Van Dijk. So benda ni lah yang memang saya nampak attacking force pasukan Fulham pun agak berbahaya, yang mana mereka boleh attack based on kesilapan pertahanan lawan dan based on bahagian tengah pasukan lawan. Itu yang saya suka lah untuk pasukan Fulham. Dan yang terakhir tentang pasukan Fulham yang positifnya adalah di bahagian tengah yang diketuai oleh João Palhinha. João Palhinha ni sebenarnya adalah salah satu player yang hot juga untuk dibeli oleh untuk kelab-kelab besar, MU biasa target dia dan sebagainya. Tetapi tengok Fulham yang dapat. Dan boleh saya katakan João Palhinha adalah player yang bagus sebagai defensive midfielder. Beliau adalah bos lah dekat midfield pasukan Fulham tu dalam merencanakan ataupun mengganggu, disrupt bahagian tengah Liverpool. And tu sebab kita boleh tengok Thiago Alcantara tak boleh bergerak bebas, Henderson, Fabinho pun tak boleh nak buat apa-apa. Benda tu yang disebabkan Palhinha berjaya untuk ganggu corak permainan pasukan Liverpool di bahagian tengah. Secara overallnya memang semalam pasukan Fulham bermain dengan baik. Kalau kata deserve untuk menang, mereka lebih deserve untuk menang berbanding pasukan Liverpool. Cumanya apakah punca Fulham kena bangkit kena sama kedudukan dua kali, daripada 1-0 1 sama, 2-1 2 sama. Dia disebabkannya adalah di second half, iaitu kemasukan Nunes dan juga Harvey Elliott. Tetapi lebih kepada kemasukan Darwin Nunes lah, yang mana kita tahu waktu first half gameplay Liverpool adalah more to fast nine. Firmino lebih suka drop ke bawah, tetapi dengan corak direct ataupun long ball, pemain-pemain Liverpool tak boleh nak adapt dengan corak permainan daripada Firmino. Di second half, pertukaran dilakukan, bawa masuk Elliott, bawa masuk Nunes. Dekat sinilah pemain Liverpool mula untuk bangkit dan mula untuk serasikan dengan corak permainan mereka dengan long ball dan juga direct tersebut. Yang mana kita boleh tengok apabila kemasukan Nunes, dia telah mengubah corak permainan pasukan Liverpool di bahagian hadapan. Yang mana pemain pertahanan pasukan Fulham telah memberi mereka punya marking kepada Nunes untuk lebih fokus kepada Nunes. Sebab mereka tahu Nunes adalah typical player yang berbeza berbanding Firmino. Waktu first half mereka tak marking Firmino sebab Firmino selalu drop ke bawah. Tetapi untuk Nunes pula adalah typical player yang stay dekat atas. So mau tak mau, dua centre back pasukan Fulham ni kena jaga Nunes. Dan pemain-pemain fullback pun akan more drop ke bahagian tengah untuk pastikan yang Liverpool di bahagian tengah pun tak boleh nak buat apa-apa. Jadi disebabkan error tersebut, maka pemain-pemain Fulham ni lalai sikit dan mereka banyak loose marking. Yang mana kita boleh tengok gol pertama, Elliott buka kepada Salah. Yang mana Salah kalau first half tu memang tak boleh nak bergerak sebab kena marking dengan Robinson. Tetapi Salah dapat space di ruang kosong tanpa dimarking oleh siapa-siapa sebab Robinson lebih fokus
untuk ke bahagian tengah, takut Liverpool attack ke bahagian tengah ataupun open kepada Nunes. So kat situ dah ada ruang kosong, Salah dapat, Salah cross, Nunes goal flip. Flip macam tu kan. 2 kali dia cuba sebenarnya. Yang pertama keeper save, yang kedua barulah dia score. So benda tu yang menyebabkan pemain pertahanan pasukan Fulham hilang fokus, sebab mereka lebih memfokuskan untuk makin Nunes, sebab berbanding waktu first half Nunes tak main. So mereka tak ada nak fokus makin siapa-siapa. Jadi benda tu kena ada cover up daripada fullback sendiri untuk cover mereka punya position di bahagian tengah. Jadi benda tu memberi kelebihan kepada Liverpool untuk exploit bahagian fullback balik lah, menggunakan Salah di bahagian kanan. Dan kalau kita tengok gol Liverpool pun kedua-duanya berpunca daripada bahagian kanan lah. Salah, Arnold. Satu daripada Salah, satu daripada hantaran daripada Arnold, disebabkan pemain-pemain Fulham dah hilang loose marking. Itu yang perlu diperbaiki lah oleh pasukan Fulham sekiranya mereka nak counter balik corak permainan daripada Liverpool. Dan kita masuk pula untuk part Liverpool. Untuk part Liverpool pada perlawanan ni, kelemahan mereka memang satu, defensive error banyak. Yang mana Van Dijk buat, Arnold buat, memang defensive error banyak. Yang kedua, mereka gagal untuk keluar daripada absorb, atau mereka keluar daripada tekanan yang dilakukan oleh pemain Fulham. Mereka gagal absorb. Benda tu yang menyebabkan pemain-pemain Liverpool tak boleh nak settle down dan mereka gagal untuk build up di bahagian tengah dengan sangat baik. Yang ketiga, tactical adaptation, yang mana waktu first half Firmino main, mereka seakan-akan bermain dengan direct and long ball, tak beberapa menjadi akibat daripada tekanan dan akibat daripada peranan Firmino tu sendiri, yang bukannya Nunes yang bermain sebagai true number 9 ataupun klasik number 9 yang lebih kepada target man. So benda tu lambat untuk mereka adapt lah. So variation ataupun pertukaran taktikal yang dilakukan oleh Klopp ni nampaknya gagal disesuaikan untuk setiap player lah. Mungkin dia boleh guna kaedah fast 9 kepada Firmino ataupun target man kepada Nunes dalam setiap game. Bermaksud first half dia main macam ni, second half dia main macam ni. Janganlah main 90 minit macam tu. Jadi benda tu akan menyebabkan kesukaran kepada player. Dan untuk game ni juga kita boleh tengok lah, Robertson, Arnold memang ofensif, tak boleh nak buat apa-apa kan. Tengah Liverpool memang tak hidup game ni. Fabinho, Henderson, masuk Elliot hidup sikit, Thiago Alcantara pun tak apa hidup. Luis Diaz pun dapat bola, kadang-kadang dia nak cari player juga kan, macam dia tak boleh nak score sendiri. Ada satu percubaan kena tiang tu pun not bad, tetapi itulah saya katakan overall performance Liverpool memang agak-agak teruk. Jadi itu je ulasan saya. Assalamualaikum.